Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi semua. Pertama, terima kasih kepada syarikat Elken yang telah memilih saya untuk berkongsi mengenai sikap, minda dan persepsi bagi menjayakan kita di Elken ini. Terima kasih syarikat Elken telah dikupas panjang lebar oleh Tuan Yoga tadi, cantuman hati ke hati, cantuman jantung ke jantung. Budaya ini budaya yang perlu kita semai. Begitu juga dengan semangat angsa laut di Elken, tidak dahulu mendahului, ikut sistem pendidikannya. Ini semua ini hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana semangat dan sikap yang perlu ada pada kita masyarakat Elken. Apa yang saya nak kongsikan di sini ialah, sebelum itu terima kasih kepada semua yang sudah mendengar. Terima kasih kerana memilih saya untuk berkongsi dalam pada malam ini. Saya pasti semua kita, sesiapa juga yang terlibat dengan Elken ingin berjaya di Elken. Dan malam ini saya cuba kupas beberapa perkara yang perlu kita patuhi, yang perlu kita amalkan untuk berjaya di Elken. Dalam konteks saya cuba nak relate dengan sikap, minda dan persepsi kita terhadap apa yang kita nak lakukan. Jadi sikap, minda dan persepsi ini bukan sahaja di Elken, di mana-mana juga memerlukan perkara ini untuk berjaya. Maka kita cuba relate dengan apa yang ada di Elken yang telah tersedia di Elken untuk kita lebih berjaya. Semua orang, boleh katakan, semua orang berpendapat bahawa kita ni untuk kejayaan 99% bergantung kepada sikap kita. 99% bergantung pada sikap kita, persepsi kita, minda kita, dan yang lain-lain itu adalah bergantung kepada kemahiran yang kita ada. Tuan-puan, untuk berjaya di Elken, atau di mana juga, yang pertama, kita mesti memulakan sesuatu itu dengan baik. Kalau sudah kita start dengan baik, itu dah menandakan separuh dari kejayaan kita. Sebab itulah, kita sebagai orang Islam selalu menyebut nawaitu ataupun niat. Nawaitu yang penting, nawaitu yang betul, maka kita dah rasa berjaya. Mengapa kita berada di Elken? Kenapa? Dengan nawaitu yang betul, dan kita berharap kita boleh membantu sesiapa juga. Itu niat kita. Niat kita nak membantu orang, di samping menjana sedikit pendapatan. Jadi kalau niat kita betul, sikap kita betul, maka kita dah separuh berjaya. Tapi kalau niat kita tak betul, kita akan gagal. Jadi untuk itu, permulaan yang baik adalah separuh dari kejayaan kita. Jadi kalau kita nak berjaya, kita niat untuk itu. Sebab itulah, apabila saya bermula di Elken, saya cuba memberi penjelasan yang sebaik-baiknya tentang apa itu produk-produk yang kita gunakan. Jadi, untuk menerangkan dengan jelas, kita perlu ada ilmu tentang produk itu. Jadi, permulaan kita bersera dengan memberi penjelasan yang baik. Itu dikatakan permulaan yang baik. Maka permulaan yang baik, kita dah rasa kita macam berjaya. Sebab itulah saya sampai sekarang pun ramai lagi pelanggan-pelanggan saya, pengguna-pengguna saya yang sedia ada. Masih berterusan dah beberapa tahun, mungkin 4-5 tahun dah, terus saja menggunakan. Sebab dia orang dah faham. Kita mula dengan niat yang baik, maka sudah pasti kita akan berjaya. Sebab itulah kita kena mulakan dengan yang baik. Jadi di sini pada malam ini, saya cuba mengupas apa yang disebut sebagai 8 sikap, minda dan persepsi yang utama.
Kita ambil 8 dulu. Kemudian selepas 8 itu mungkin saya akan tokok tambah dengan apa yang saya tahu berdasarkan pengalaman saya di bidang pendidikan. 8 sini, yang pertamanya kita mesti percaya dulu. Percaya bahawa ini adalah baik. Ini akan jadi baik. Percaya. Kemudian kita cuba, kemudian kita miliki. Jadi, kalau kita rasakan kita nak berjaya, sebelum berjaya kita dah rasa macam berjaya. Sebelum berjaya kita dah rasakan macam kita dah berjaya. Kena yakin bahawa kita akan berjaya. Kalau kita rasa macam gagal, maka gagallah. Sebab tadi saya sebut pasal nawaitu. Innama a'malu binniyat. Artinya permulaan itu bergantung kepada niat kita. Apa hasilnya adalah bergantung kepada yang kita niat. Jadi kalau kita nak berjaya, maka berjaya. Kalau kita rasa nak kaya, insya-Allah dengan izin Allah Taala kita akan jadi kaya. Jadi menunjukkan bahawa sebelum berjaya kita mesti rasa macam dah berjaya. Aku dah berjaya, bukan gagal. Okey, tuan-tuan. Seterusnya, sikap yang kedua. Okey. Sikap yang kedua ada hubung kaitnya. Kalau kita lihat di sikap yang kedua ini ialah keazaman. Untuk berjaya kita mesti mempunyai azam yang kukuh, azam yang tinggi untuk berjaya. Apabila kita mulakan sesuatu, kita nak buat sampai habis. Nak buat sampai habis. Nak buat sehabis baik. Nak buat yang paling baik yang kita rasakan. Jadi kalau kita angan-angan mak jenin, maka kita akan gagal. Angan-angan saya. Orang kata, kokok berderai-derai, ekor bergelumang dengan tai. Yang orang muda kata sekarang ni ialah cakap tak serupa bikin. Maka gagallah kita. Kalau sikap macam tu kita akan gagal. Seterusnya, yang ketiga. Sikap yang ketiga ialah kita akan usaha sampai berhasil. Kita akan usaha sampai berhasil. Bagaimana? Sebab nantinya, kalau dalam bahasa mudah, apa yang ditanam, itulah yang akan tuai. Hari ini kita tanam padi. Kita baja. Nanti buahnya lebat. Tanam padi juga. Tak ceria, tak jaga. Maka hasilnya hampa. Jadi, ini bergantung kepada azam kita. Bagaimana kita nak jadikan ianya sebagai nak menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau tidak, kita akan kecundang. Dan di sini terlihat untuk berjaya kita tengok ya, mesti bergantung kepada usaha. Usaha, tekun, tangga kejayaan. Buat main-main kita akan gagal. Okey. Tuan-puan, sesuatu tidak boleh terjadi dengan sendiri. Yang bulat tidak akan datang bergolek. Yang pipih tidak akan datang melayang. Kalau tak dipecahkan ruyung, sagu tak akan dapat. Ini menunjukkan sesuatu yang kita nak capai, mestilah diusahakan secara sungguh-sungguh. Usahakan secara sungguh-sungguh dengan istiqamah, barulah mencapai kejayaan. Kalau kita buat main-main, maka hasilnya kita akan gagal. Sebab penentu kejayaan, kalau kita nak kaya, usaha untuk kaya. Nak berjaya, usaha untuk berjaya. Usaha tekun dan usaha tangga kejayaan. Step by step.
insya-Allah kita akan berjaya kalau kita usahakan dengan cara sungguh-sungguh. Tapi kalau kita buat main-main, kita akan kecundang. Dan setiap kita mesti sentiasa dalam proses pembelajaran. Belajar jangan henti. Apa sahaja yang kita nak. Kalau kita nak berjaya, kita mesti belajar secara sungguh-sungguh dan berterusan. Sebab itulah Islam ada mengatakan, belajarlah sehingga ke liang lahat. Berterusan. Tidak ada masa hentinya. Teruskan dengan pembelajaran. Perjalanan seseorang, manusia itu bermula dengan proses teruskan belajar. Dan kita tahu dalam Elken, sistem pendidikannya disediakan. Cuma, tidak atau tak tidak saja. Tentang produk-produknya yang banyak itu, disediakan semua bahan-bahannya. Itu tergantung kepada kita. Sama ada kita nak ataupun tidak. Kalau kita tak nak, maka gagal. Kalau kita nak, kita akan berjaya. Yang keempat, dan juga penting kepada kita ialah kita tahu bahawa setiap kita ada kepakaran yang tersendiri, suasana yang tersendiri, kemahiran yang tersendiri, maka kita gunakanlah kemahiran yang ada pada kita untuk belajar secara berterusan untuk meningkatkan kematangan diri kita. Belajar secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan kematangan diri kita. Cuba kita lihat. Tidak ada orang yang berjaya, tidak ada orang yang berilmu tanpa belajar. Nak berilmu, nak berjaya, mesti dah belajar secara berterusan, continuity, teruskan, supaya kita boleh berjaya. Kalau terhenti, maka kita akan kecundang. Jadi nak berjaya, mestilah kita belajar secara berterusan. Jadi perkara ini, atau sikap ini, perlu kita pegang selagi kita berada di Elken untuk mencapai kejayaan. Tak usah kira apa orang kata, tapi yang penting kita untuk mendapatkan ilmu, sebab kena deliver ilmu itu pada orang lain pula. Kalau tak, kita gagal dalam meneruskan cita-cita kita untuk menjadi seorang yang berjaya di Elken. Sudah pasti, ya, dalam proses untuk berjaya, banyak halangan, banyak rintangan yang kita akan hadapi. Sama ada halangan dalam diri kita, halangan di luar, itu merupakan halangan. Halangan ini anggaplah sebagai satu cobaan, cabaran pada kita. Mengapa? Dengan halangan, dengan cabaran ini, boleh kita belajar. Meningkatkan keupayaan diri kita. Meningkatkan kekuatan kita. Demi untuk sesuatu yang kita inginkan. Jadi, halangan itu, kita mestilah berani menghadapinya. Kalau kita takut, kalau kita kalah, maka kita akan gagal. Jadi kita hendak pada semua yang ada di Elken, apa sahaja rintangan, misalnya sebagai contohlah, ya, apabila kita bercerita pasal apa nama ni, sesuatu yang kita nak sampaikan kepada mereka tentang produk atau sebagainya, mendapat penolakan daripada mereka. Jadi kalau kita itu cabaran yang paling ringan, ada sampai orang-orang yang nak memberi maklumat pergi ke rumah masa sebelum MCO dulu, tak dapat naik ke rumah, dihalau pun ada. Tapi itu adalah cabaran. Cabaran ini, kalau kita gagal di sini, pergi tempat lain. Banyak lagi orang yang ada. Bukan itu saja. Jadi, apa yang saya nak kaitkan di sini adalah bagaimana setiap cabaran yang kita mesti berdepan dengan sungguh-sungguh. Mesti elak dengan apa sahaja halangan dan cabaran itu. Anggapkan halangan itu sebagai satu
meningkatkan keupayaan diri kita untuk kita berjaya. Kalau tak, kita akan gagal. Itu pengalaman diri lah. Apa yang saya sebutkan itulah pengalaman diri. Ada orang berkata bahawa untuk memulakan sesuatu, kita mesti kosongkan minda. Kalau kita terbawa-bawa dengan apa yang telah ada dalam diri kita, maka dia akan berkecamuk. Akan macam-macam berada dalam minda kita. Maka macam mana kita nak buat sesuatu kalau kita berkecamuk dalam minda kita. Jadi kita kosongkan minda kita. Tak kira lah. Ya. Kalau sebelum pada ini misalnya saya sebagai pegawai penjawat awam, pegawai kerajaan, ya, kadang-kadang terasa juga, ya, apabila kita berhadapan dengan kawan-kawan nak bercerita tentang produk-produk di Alken ini, untuk apa dan sebagainya. Kadang-kadang kita ingat kita ego kita masih ada. Tetapi itu semua kita kosongkan. Apa yang kita nak ialah ni bidang baru bagi kita. Kita kosongkan minda kita. Ini bidang baru bagi kita. Dan kita boleh bercerita pada mereka tentang apa yang kita nak ceritakan. Sebab apa? Sebab itu menjadi satu kekuatan kepada kita untuk menyampaikan sesuatu. Jadi ini penting. Sikap ini penting. Kita mesti pegang sikap ini. Kalau tidak, kita akan gagal. Tuan-puan, semua orang yang boleh dikatakan ramai orang yang berjaya menghadapi halangan. Tengok sesiapa juga nak berjaya. Bukan sekali buat terus berjaya. Kosongkan minda kita untuk teruskan dengan kerja buat kita. Jangan peduli apa orang kata. Kalau tak kosongkan minda kita, maka kita berada di tahap yang itulah, yang lama lah. Ya. Kita nak berjaya, mesti kosongkan minda kita. Ini perkara baru bagi kita. Kita teruskan dengan kerja buat kita, dengan kerja baru kita. Jadi yang lama itu kita tinggalkan. Barulah kita berjaya. Kalau bercampur aduk, maka kita akan gagal, kita akan dibelenggu oleh berbagai masalah. Jadi untuk itu kita mestilah kosongkan minda kita untuk kita meneruskan kerja buat kita. Yang penting juga bagi kita ialah kalau kita mudah mengalah, maka kita akan gagal. Bagi orang-orang yang nak berjaya, no way untuk mengalah. Teruskan. Siapkan kerja buat kita. Sudahkan. Berjuang kita mati-matian untuk berjaya. Kalau tidak, kita akan kita akan gagal. Jadi, kita teruskan, orang kata, alang-alang pegang bara api, biarlah sampai jadi arang. Ruyung dipecahkan, baru dapat sagunya. Siapkan kerja. Kalau tak, kita tak dapat apa-apa. Jadi kita nak, sikap ini penting, iaitu kita mestilah tidak mudah mengalah. Kita akan bertekad untuk menang, untuk berjaya. Jadi orang yang mudah mengalah, tidak akan berjaya. Orang yang berjaya tidak mudah mengalah. Itu prinsip dia begitu. Nah, kalau kita gagal, kalau kita mengalah, maka kita akan gagal. Tidak berjaya apa yang kita nak, apa yang kita cita-citakan. Dari pengalaman saya lah, ramai di kalangan kita, apabila ada sedikit halangan, maka kita rasa kita dah nak mengelak. Sebab di Alken ini, kita adalah sebagai seorang usahawan. Perniagaan kita, kitalah bos, kitalah kuli.
kita boleh cipta berapa banyak kita nak. Kalau kita rajin, kita boleh cipta banyak. Kalau kita malas, tak dapat apa-apa. Sebab itu istilah rajin digunakan. Kenapa? Karena bagi orang yang rajin akan berjaya. Kalau orang yang malas akan gagal. Artinya, kita mestilah menjadi seorang yang serius dan bertanggungjawab dalam perniagaan ini. Kena ada inisiatif dan proaktif. Maknanya ada usaha-usaha tertentu. Ya. Usaha-usaha tertentu mencari kelainan, berada mendahului orang lain, bercita-cita dan bersungguh-sungguh. Ini semua adalah untuk kejayaan kita. Sebab kita tahu kita banyak saingan. Saingan di side-side lain kita, saingan dengan produk-produk lain, sudah pasti untuk berjaya kita mesti menjadi seorang usahawan yang mana kita anggap ini adalah perniagaan kita. Jangan mengharapkan orang lain nak bantu kita. Kalau orang bantu, alhamdulillah. Tapi kalau orang tak bantu pun, kita mesti anggapkan ini adalah merupakan perniagaan kita, kerja kita, maka kita mesti lakukan secara sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita akan garang. Ya. Saya boleh buktikan bahawa usaha secara sungguh-sungguh, ya, kita akan berjaya. Jadi di Alkane ini satu tempat dengan sistem pembelajaran yang baik, dengan rakan-rakan yang mempunyai sehati sejiwa, rakan-rakan yang tidak ada dengki dan iri, kita boleh berjaya. Hanya bergantung kepada kita semata-mata sama ada kita ingin ataupun tak ingin. Kalau kita ingin berjaya, kita boleh. Sebab kita boleh anggapkan Alkane hak kita. Kalau hak kita, kepunyaan kita, maka kita mesti buat yang terbaik untuk kita. Kalau tidak, apa yang kita harapkan tidak akan tercapai. Tuan-puan, ini bukti yang saya nak tunjukkan, ya, bahawa saya suami isteri, ya, di masa ni saya baru bersara sebagai pegawai 54 bersara, turun padang, turun Guasa, tengok usaha yang dilakukan. Ini isteri saya. Antara usaha yang kita lakukan, kita tak kira. Saya katakan kosongan minda tadi. Tak ada pegawai dah masa ni. Masa ni kita nak membantu orang. Nawa itu yang betul, nak membantu orang. Sebab itulah tuan-puan, saya rasa saya berjaya berada di Alkane. Ini family saya, ini isteri saya. Ini masa belum begitu gairah dengan Alkane. Tapi setelah itu, kita gairah dan kita boleh berjaya. Ini bukti yang tuan-puan. Okey. Ada sikit lagi nak tunjukkan. Okey. Ini saya semasa saya punya awam dulu. Ni saya tunjukkan, ni saya dapat melancong, ya. Tapi di Indonesia aja. Ni pegawai duduk atas stage. Ya. Tapi setelah berada di Alkane, dapat ke Auckland, New Zealand, dapat ke Jepun. Semua ini adalah kejayaan kerana berada di Alkane. Kalau tak, kemungkinanlah, ya, kita tak merasalah rasanya kalau tak berada di Alkane. Alkane telah banyak membantu kerana kesungguhan kerja kita dalam ni. Ni nak maklumkan bahawa untuk SP4 baru ni, saya dapat 6 poin, SB3 4.5, SB2 3.0. Walaupun MCO kita tekan minyak sikit, insya-Allah akan berjaya.
Dan baru-baru ni saya dapat bersama isteri saya dapat 6 poin untuk SB4 baru-baru ni. Jadi tuan-puan, saya rasa itulah perkongsian yang dapat saya ni, walaupun tak malam ni tak berapa laju ya. Itu saja yang dapat saya kongsikan dengan tuan-puan, dan kita harap sama-sama dapat kita jayakan diri kita sendiri selain daripada dapat membantu orang ramai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.